Barisan imam dan bila untuk kursi barisan aikan kuasa masjid, khususnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dan datin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelang kita ke bulan Ramadan yang berbaki lebih kurang 5 hari saja lagi, agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan semaksimum mungkin. Sampainya kita ke bulan Ramadan bukanlah suatu kebetulan, tetapi sampainya kita ke bulan Ramadan ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai manusia yang lebih baik, berapa ramai manusia yang lebih alim, berapa ramai manusia yang lebih wara', Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak izinkan mereka sampai menghampiri atau masuk ke bulan Ramadan. Kita mungkin dengan banyak kekurangannya, banyak dosanya, banyak benda laranya, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan sekali lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Maka pastikan peluang yang ada ini tidak dipandang ringan, kerana nikmat ini kita tak tahu bila nak jumpa balik dan datang kembali. Bulan Ramadan yang disebut sebagai terbukanya pintu syurga, tertutup pintu neraka, syaitan ditambat. Namun ada manusia yang masih lagi tidak menghargai peluang di bulan Ramadan itu, lalu melakukan dosa dan maksiat, seakan-akan mengetuk pintu neraka agar dibuka kembali. Maka sebagai ulama mengatakan salah satu kriteria ataupun perkara yang dia gagal bawa sepanjang Ramadan setelah syaitan ditambat, iaitu yang pertama, dia gagal membawa hati yang boleh mencetuskan rasa taat pada Allah. Kalau hati kita keras, dia tidak mampu nak membisikkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekuatan manusia untuk melakukan ketaatan ianya ditunjangi dengan hati yang nak taat, bukanlah fizikal yang mampu taat. Kalau hati itu mahu taat, maka fizikal itu akan datang mampu. Mahu dan mampu. Mahu kena ada dulu, baru ada kemampuan. Kalau orang itu mampu tetapi dia tidak mahu, dia tak akan pergi ke masjid, dia tidak akan membaca Quran, dia tidak akan bermujahadah di sepanjang bulan Ramadan, kerana dia tak mahu walaupun dia mampu. Tetapi bagi orang yang mahu walaupun dia tak mampu, dia akan pastikan segala ruang yang ada untuk dia maksimumkan dengan ketaatan. Jadi hati yang boleh mencetuskan rasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah hati yang kita nak bawa sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua iaitu kelemahan dari sudut ilmunya, kejahilan yang menyebabkan kita kurang nak beramal sepanjang Ramadan. Mana nak sama orang yang tahu dengan orang yang jahil, tak sama. La yastawun, kata Allah, la yastawun. Tak akan sama orang beriman dengan orang yang tidak beriman, tak akan sama orang yang jahil dengan orang yang berpengetahuan. Orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, di saat dia melaksanakan ketaatan, maka dia menzahirkan nilai yang berbeza. Dua orang yang datang pejabat tetapi pahalanya gajinya berbeza. Begitulah orang yang masuk Ramadan, pahala berbeza. Dua orang yang solat, pahala berbeza. Dua orang yang mengaji Quran, pahala berbeza. Yang kita nak adalah pahala yang maksimum. Kalau kita pergi pejabat,
kita kerja 8 jam, masuk ke pintu yang sama, keluar daripada pintu yang sama. Akhir bulan kita nak gaji yang maksimum. Ada orang gaji 3,000, ada orang gaji 10,000, ada orang gaji 20,000. Bergantung pada kualiti, kepada pangkat, kerja apa yang dia buat. Sama jugalah manusia yang masuk ke bulan Ramadan, maka ilmu menjadi cagaran. Kalau dia berilmu, maka ibadahnya menjadi lebih berkualiti dan memberikan kesan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya solat. Dua orang yang solat tetapi memberi pahala yang berbeza. Apa yang menyebabkan solat seseorang itu berbeza pahalanya? Pertama, khusyuk. Seorang khusyuk, seorang tak khusyuk. Seorang laju sembahyangnya, seorang tenang, ada tamakninah. Pahala berbeza walaupun dua rakaat yang sama. Yang kedua, faham, at-tafahum. A solat, B solat. A tak faham, B faham, maka pahalanya tinggi. Ini beza knowledge dengan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Yang ketiga, di saat A solat, B solat, A solat tidak ada rasa apa-apa kepada Allah Ta'ala, sedangkan B solat ada rasa malu kepada Allah Ta'ala. Al-haya, malu. Yang keempat, ada rasa harap pada Allah Ta'ala. Faham, khusyuk, malu, harap, takut, ta'zim. Itu 6 sikap ataupun 6 karakteristik solat yang bernilai tinggi, yang impak maksimum. A solat tapi tak ada apa-apa pun, dia solat sekadar rutin, ikut je. Tetapi B solat penuh dengan maksud yang tersirat, dia faham solat tinggi. Sama juga dua orang yang baca Quran. A baca Quran, B baca Quran, tetapi pahala berbeza. Apa yang menyebabkan bacaan seseorang itu berbeza? Yang pertama, tajwidnya. Yang kedua, makhraj hurufnya. Yang ketiga, kefahamannya pada firman Allah. Yang keempat, sensitifnya terhadap arahan dan larangan Allah Ta'ala. Yang kelima, bersungguhnya dia menghafal Quran. Yang keenam, dia menyampaikan pula Al-Quran itu. Beza. Beza. Dia dua orang pergi pejabat, kenapa gaji berbeza? Begitu juga pahala. Kalau kita buat lebih, kita dapat pahala lebih. Kualiti itu menjadi cagarannya. Kita nak masuk ni satu Ramadan ini, kita nak letakkan value, nilai kepada setiap ibadah yang kita dah memang lakukan. Kalau sebelum ni kita tak faham bacaan dalam solat, kena faham. Kalau sebelum ni kita tak mahir dari sudut makhraj huruf, kena mahir. Sebab kita nak guna semua ilmu ni. Kita nak jadikan ibadah kita tu memberi impak yang tinggi dalam hidup, ataupun tinggi nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang sedekah berbeza walaupun dia bagi amount yang sama. A bagi RM50, B bagi RM50. Tetapi A pahalanya sikit, B pahalanya banyak. Apa yang menyebabkan pahala kita berbeza dari sudut sedekah? Yang pertama, dia sedekah pada siapa? Kalau sedekah pada orang miskin, pahalanya besar, berbanding orang yang tak perlukan duit itu. Dia tak berpahala, tapi yang memerlukan itu pahalanya besar. Yang kedua, dia bagi masa dia sihat. Sedekah masa sihat, pahalanya besar berbanding orang yang sedekah masa sakit. Bila dah sakit baru nak sedekah, nilainya rendah, walaupun amount yang sama. Jadi kita sayang duit ni lah, siapa tak sayang duit? Tapi duit dia tak boleh gantikan banyak nilai yang selain duit. Selain duit kan, ya, dekat Al-Marhum Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, duit ini adalah rezeki yang paling rendah sekali, namanya duit. Sebab duit ni bukanlah rezeki satu-satunya rezeki, tidak. Jangan dibiarkan duit itu mencuri rezeki-rezeki yang lain. Rezeki masa lapang, rezeki boleh taat pada Allah, rezeki boleh datang ke masjid, itu semua rezeki. Ya, boleh tidur dengan lena, boleh ada masa, itu semua rezeki. Duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur. Ada orang ada katil tapi tak boleh tidur. Ada orang tak ada katil, tidur macam masa khutbah Jumaat dia tidur sebab lena. Ada duit boleh beli makanan, tapi duit tak boleh beli selera makan. Ada orang tak ada duit banyak tapi tak boleh makan. Makan tak, saya belanja.
Haji tak makan, saya tak selera lah Ustaz. Itu rezeki kan. Bila dia ambil sendiri dia tak ada selera. Tapi kalau kawan belanja, banyak pula dia ambil. Banyak pula ambil, orang belanja besar. Barulah kita tahu makanan yang paling sedap adalah bila orang belanja. Makanan pakai duit sendiri dia juga sedap. Tapi kalau orang belanja, 3 pinggan dia tak makan orang belanja. Makanan sedap adalah duit orang. Jadi dari sudut infak yang afdal adalah bila kita bagi di saat kita sihat dan kita bagi pada orang yang tidak boleh balas atau orang miskin. Yang ketiga, sedekah itu menjadi tinggi nilainya bila kita letakkan nilai sayang. Sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak mengalir kebaikan melainkan kamu sedekahkan apa yang kamu sayang. Itu nilai. Nilai sedekah terletak pada sayang. Lepas ni mana-mana yang barang-barang yang kita sayang ataupun benda yang masih lagi ada nilai sayang walaupun sedikit, dia tetap bernilai. Berbeza dengan kita nak membuang lah. Kalau kita buang baju tu kira tak sedekah lah, itu kira buang. Walaupun kita bagi pada orang yang sangat memerlukan, tapi pada kedudukan kita harta itu dah tidak pun dipakai, itu membuang. Beza sedekah. Yang keempat, kita sedekah dalam keadaan orang tak tahu kita yang bagi. Kita sembunyikan kita sebagai pemberi. Pahala dia naik. Kata Nabi SAW, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah orang yang sedekah tangan kanan, lalu tangan kiri dia tak tahu. Maksudnya dia sedekah lalu dia lupakan apa yang dia bagi je. Orang pun tak ingat dia pun tak ingat apa dia bagi. Ini afdal sedekah. Barulah kita tahu setiap ibadah ni dia ada dipanggil. Boleh kita anggap dia sebagai sedikit, kita tweak sikit dia tetapi memberi pahala yang besar. Ibadah yang sama jugalah puasa. A puasa, B puasa. Tetapi A puasa pahalanya sedikit, B puasa pahalanya banyak. Apa yang menyebabkan puasa kita menjadi syarat dengan pahala? Yang pertama, dia puasa bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, malah dia berpuasa pada seluruh panca indera yang lain. Puasa sama lapar, tapi pahala berbeza. Sebab apa? Sebab A puasa tapi mata dia tak pernah buram, nengok je yang perempuan. Yang lelaki tunduk pandangan, bercakap pun di balik tirai, punya jaga dia pandangan tu. Ni tidak tengok je. Lebih-lebih lagi kalau tengok janda, alahai. Kalau dia tengok balik, berbalas pandangan, mau dia menyanyi tu, dia tengok kita, dia menyanyi juga tu. Jangan berbalas pandangan, rosak pahala. Pahala puasa lah, pahala puasa. Orang yang berpuasa dia mesti jaga mulut dia pula. Tidak bercakap benda yang lawak, tidak menyebabkan nipis pahalanya dengan memfitnah dan membuka aib. Itu beza orang puasa yang khusus dengan puasa orang yang awam. Orang awam dengan orang khusus, orang khas, puasa khas ni dia jaga seluruh panca indera daripada perkara yang boleh menipiskan pahala puasa. 8 panca indera: mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, nafsu, akal. Dengan kelebihan nulis itulah maka pahala puasa kita tinggi. Kebanyakan orang yang kekal dengan jahil, dia tidak bawa ilmu sepanjang Ramadan, maka dialah orang yang Ramadan menjadi sambutan yang hambar. Dan yang ketiga, kata ulama, bila mana seseorang itu gagal mempersembahkan Ramadan yang dengan berkualiti kerana dia berada pada suasana yang salah, dia berada di keliling kawan yang salah. Tadi sebab hatinya yang keras, 2 sebab kejahilan yang dibawa bersama. Yang ketiga, dia tidak mengubah dia punya environment, bi'ah, tak ada bi'ah. Suasana ini dipanggil bi'ah soleh, suasana bi'ah. Dia tidak ubah environment dia untuk taat pada Allah Ta'ala. Dia kekal dengan environment maksiat. Tak boleh lah, kita dah tahu kita tak mengaji, kita kena duduk dengan orang yang kuat mengaji. Kita dah tahu dah kita ni memang jenis
suka lama, maka kita duduk dengan orang yang selalu boleh ingatkan, jom kita mengaji, jom pergi kuliah agama, jom. Tapi sebabkan kita tak ada that kind of circle tu, maka kita pun rosak. Kita pun dapat pahala sikit je. Paling kurang kita jaga kita punya kawan. Kita dalam hidup kita ni nak jadi baik, kawan banyak minimum. Kita nak pandai mengaji Quran, kita duduk dengan kawan-kawan yang baca Quran. Kita nak pandai main bola, kita duduk dengan kawan yang pandai main bola. Kita nak apa? Nak memancing, kawan memancing. Kita nak berjogging, duduk dengan kawan main jogging. Kawan jogging tu kita jadi berjogging lah, sebab kawan kita. Kita tak nak main motor, tapi kawan kita semua main motor. Kita pun tahu sikit main motor. Oh, macam ni siapa main motor Oh, macam ni travelling dia. Kita tahu mana motor biasa, mana motor touring, semua kita tahu. Padahal kita tak pernah pun beli motor. Tapi sebab kita kawan dengan mat motor, semua kita tahu. Kita tak main golf, dapat kawan semua main golf. Alah, jomlah pukul sikit. Boleh sikit je pukul. Tapi pukul lah. Satu pukul tu bukanlah sikit, pukul betul-betul. Tapi satu pukulan sudah lah. Kalau pukul sikit kan tak sampai pun lah. Kita pun dah start main golf sebab kawan. Kita kaki pancing pun sama, duduk dengan kaki pancing. Kalau tak dapat je orang dapat ikan. Itu nikmat memancing. Kita dapat target tu, ikan tak dapat, dia dapat lawan ikan. Sekali kalau dia nak tunggu battle with ikan, tarik lepas. Itu yang nikmat tu. Jadi dalam hidup kita dalam bulan Ramadan ini, kita kena jaga kita punya environment, circle. Kebanyakan orang yang berjaya menghatamkan Quran kerana dia ada grup Al-Quran tu, tadarus Quran tu, paling kurang pun dia dapat khatam Quran. Kalau dia seorang-seorang baca, memang tak khatam. Kalau ada grup tadarus tu, paling kurang boleh dah sikit-sikit khatam juga. Walaupun banyak yang bawang-bawang kat mana kat sini semua, dia tak baca semua pun. Tapi sebabkan grup itu grup tadarus Quran, bila ada majlis Quran, nama dia pun ada. Saya ni ustaz tak adalah khatam betul-betul, tapi sebabkan majlis khatam Quran, rasa macam khatam lah. Rasa pun tak boleh. Rasa macam Quran pun tak boleh. Yang penting ada tu kawan. Kita kalau nak turun berat badan pun kita berkawan dengan orang yang kurang makan. Kalau kita berkawan dengan orang yang kuat makan, kita tak payahlah simpanlah niat nak diet. Kita memang takkan diet pasal kawan semua kuat makan. Kita kalau nak berhenti merokok pun sama. Kalau kita nak berhenti merokok, kita kena start tukar kawan-kawan yang tidak merokok. Kalau tidak, tak apalah. Memang confirm kita akan merokok juga. Sebab kawan yang merokok tu lah yang suruh kita. Jadi muslimin, muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, berbaki 5 hari. Excited ataupun tidak, Ramadan coming. Pengantin akan sampai. Sama ada kita excited ke tak excited, saya pun nak makan, terpulang. Sama ada kita buat persiapan ataupun tak buat persiapan, terpulang. Majlis orang tetap jalan, pengantin tetap sampai. Sama ada kita berselawat ke tak berselawat, dia dah nikah lah. Macam tu lah lebih kurang. Majlis tetap jalan. Nanti kita seorang terkenal, Allah lupa lah nak tahu orang pengantin. Contohnya jangan sampai Ramadan ni terlepas dan akhirnya kita termenung, alah ruginya lah Ramadan aku berlalu, tetapi tidak dipenuhi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala. Maka berkata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Iman dan Kehidupan, pada hari kiamat persoalan yang dilontarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apakah hidup manusia ini selesai begitu sahaja dengan menemui kematian? Mati lalu dikuburkan, lalu hancur menjadi tanah dan habis riwayatnya? Atau hidup manusia itu berjalan terus menempuh berbagai peristiwa dan tingkatan sehingga sampai kepada suatu masa menerima kesenangan yang abadi atau siksaan yang pahit getir? Hakikat perjalanan hidup kita di dunia ni, tuan-tuan perempuan, adalah sementara sahaja. Berapa lama kita nak hidup? Maksimum lah 100 tahun. Ada 100 tahun kat sini? Saya kira tak ada. Mana-mana saya pergi pun jarang nak jumpa 100 tahun.
Kalau di kampung-kampung, di Perak, di Penang ada 100 tahun. Pakcik dah 100 tahun dan 100 tahun. Tapi di Kuala Lumpur belum lagi. Saya tak jumpa yang 100 tahun. Maksudnya orang KL ni pendek umur sikit lah dibanding orang kampung. Orang kampung tu pasal dia tenang, makan pun makanan yang fresh. Kalau rasa nak makan kangkung, pergi ambil dan longkang. Rasa nak makan ayam, pergi sini dalam loban, senang. Kita kebanyakannya proses food. Makanan yang dah diproses ni dibubuk macam-macam. Ayamnya pun diedit, telurnya pun diimport, macam-macam lah. Tapi kalau kita di kampung, semuanya masih lagi fresh. Jadi kadar kehidupan itu menyebabkan manusia panjang umurnya. 90-an ni kira biasa di kampung-kampung. Baik. Akal memberi ilham dan hati merasakan bahawa umur yang pendek ini bukanlah kesudahan hidup manusia. Kematian hanyalah merupakan insan jiwa manusia tanggal dari tubuhnya, merupakan jiwa yang tanggal daripada tubuhnya, sebagaimana kain tanggal daripada badan. Kemudian itu dia hidup kekal dalam cara yang lain yang hakikatnya belum dapat diketahui. Hidup itu bukanlah sebagai dugaan kaum kebendaan materialis yang dinyatakan dalam Quran. Kesesatan fahaman mereka iaitu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan hidup ini hanyalah hidup di dunia semata-mata. Kita mati dan kita hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan. Ada manusia yang berpendapat bahawa hidup ini tidak ada kebangkitan. Hidup ni lah. Orang yang tidak percaya pada Tuhan, tuan-tuan, dia mengatakan hidup ini hanyalah sekadar hidup saja, seumpama binatang. Hidup dan mati itu adalah perkara alam semula saja. Bagi orang beriman, tidak. Apa juga yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kata Nabi SAW, la tazula qadaman 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an arba'ah. Tidak berganjak kaki anak Adam itu di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Tak boleh gerak. Sebelum kita nak gerak, 4 soalan yang jawab. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umurnya, manakah yang telah pun dihabiskan. Kullu man 'alaiha fan. Semua benda akan hancur. Fan, afna. Umur yang mana digunakan. Ya, masa kita ni masing-masing ada masa masing-masing. Kitaran hidup kita ni ada ikut individu lah, panjang ke pendek. Tapi panjang ke pendek ke itu jadi persoalan nombor 2. Persoalan utama adalah apa yang kita gunakan di saat Allah bagi masa. Ada orang umurnya pendek tetapi penghasilannya sangat banyak. Ada umur yang panjang tetapi penghasilannya sangat sedikit. Yang satu minggu lepas yang meninggal Ustaz Nazlan, almarhum Imam Masjid Az-Zuhwan. Jam masih MR jam. Daripada Kampung Langit nak bawa sampai ke depan tu jam sebab orang semain jenazah. Allahu. Almarhum Ustaz Nazlan muda lagi. Lahir tahun 71, 52. Dan banyak imam-imam di Gombak ni hasil air tangan dia. 28 tahun berkhidmat di Pusat Tahfiz Al-Tuan. 28 tahun. Banyak imam-imam dilahirkan. Nak ceritanya, maksudnya umurnya pendek. 50 ni kira muda lah. Tapi banyak dah imam-imam yang menangis di saat dia meninggal dunia. Imam menangis di saat dia meninggal dunia. Kita kalau dapat makmum menangis pun okey lah. Ini imam menangis disebab semua imam masjid. Ini ada imam masjid itu ada, ini anak ini Ustaz Ana ni Ustaz. Oh no, imam masa semain jenazah. Kita nak biarlah masa kita tu walaupun tak panjang tapi banyak manfaat kita beri pada umat. Ya, kata Nabi SAW, tanda manusia itu baik, khairukum man yurja khairahu wa yu'minu syarrahu. Tanda seseorang itu banyak baik dia, seseorangnya baik. Di saat dia tak ada, orang terkenang-kenang kebaikannya.
Dan di saat dia ada, orang rasa selamat daripada kejahatannya. Itu tanda orang baik. Kalau kita tanya balik kan, kalau kita meninggal dunia hari ini, siapa yang akan menangis? Beria menangis. Berapa ramai pula orang yang akan menangis di atas pemergian kita. Itu satu muhasabah lah tu. Saya tengok semua ustaz, imam-imam ustaz menangis. Ish, aku ni kalau mati siapa dah menangis. Sedangkan dia imam, dia biasa je. Dan almarhum seorang yang sihat secara fisik. Petang tu dia main bola, dia naik main basikal, main badminton, sihat. Tapi dia start demam pukul 12 dia demam. Pukul 12 malam dia demam. Lama kelamaan bila cek, rupanya dia ada kanser darah. Dia ada leukemia lah kot rasanya. Maksudnya masuk darah merah habis, masuk darah merah habis, darah putih banyak. 6 pek darah merah semua habis. Lepas tu tak lama meninggal dunia. Allahuakbar. Ini satu kehilangan bagi kami imam-imam dan jurubicara korban ni, satu kehilangan Ustaz Maslan orang lama. Masya-Allah. Baik. Tapi nak ceritanya, tak boleh bergerak kaki manusia itu di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Salah satunya adalah berkenaan dengan masa, tentang umurnya, di manakah dia habiskan. Yang kedua, kata Nabi SAW, an jismihi, an jasadihi, fima ablah, tentang tenaganya, mana digunakan. Tadi masa, mana di spending kan, dihabiskan. Kedua, tenaga, mana digunakan. Kita ada tenaga ni, jangan ingat dia absolute ownership, tidak. Oh, saya buat hari ni Ustaz, saya ingat saya nak marathon, nak buat 40 km lagi. Kuat tenaga awak ni. Tapi sayang ni, bila azan maghrib tak nampak di masjid. Patutnya dengan kekuatan boleh marathon itu bolehlah ke masjid. Tapi tidak. Kan physically fit bukan jaminan untuk kita berada di masjid. Sebab ramai orang yang fit tapi tak ada di masjid. Ya. Kalau lah masjid semua depan ni semua abang salur, kan? Kita sembahyang bergerakan sosial dia sampai ada dulu. Pasal abang salur ni dia ada keempat. Dia ada wing, abang salur dia ada keempat. Kalau dia angkat takbir tu tak boleh dekat-dekat, takut kena keempat dia. Oh. Ya, kalau dia angkat tangan tu, dia punya keras tu kalau kena gigi boleh patah. Pegang tangan dia okey, tapi jangan sampai dia ayun. Kalau dia ayun, oh, ada seorang dua lah abang satu saya kira di sini, masya-Allah. Tapi tempat lain jarang nak jumpa abang satu. Abang sandal banyak. Abang sandal beza, abang satu beza. Ya. Tenaga ni Allah akan tanya, tenaga Allah akan tanya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, an-nalih min ayat tasabu fi ma anfaqa. Hartanya mana dapat, mana dia belanja. Kita ingatkan harta ni absolute ownership. Ya, kalau kita tak declare SDN tak tahu kita punya ni, kena tak, malaikat catat. SDN tak tanya, malaikat catat dapat mana, mana belanja, mana belanja. Oh, rupanya ada juga SDN suruh kat padang mahsyar. Dia tanya, duit mana dapat ni? Ni mana belanja? Tak bayar tax ke ada? Ini mana belanja ni, mana dapat? Dapat mana? Saya tak usah, saya tak tahu. Tiba-tiba duit saya dapat ada je. Saya tak tahu mana duit dia dapat. Duit macam air terjun, cedok dia ada lagi, cedok ada lagi. Saya tak tahu kalau Ustaz. Saya ada set up satu syarikat ni, dia aturan duit income masuk. Saya tanya dia balik, apa akad dapat tu? Saya pun tak tahulah akad, apa akad dia? Tak ada akad. Saya rasa saya terima sebab saya tak tahu lah, saya bernasib baik lah saya. Dah ada kira nasib baik. Perolehan harta ni kita kena betul-betul precise. Kita tak tahu mana duit tu dapat. Kalau kita set up satu syarikat ke ataupun kita jadi orang utama ke apa-apa lah, kita kena jadi orang warak sikit. Aku dapat ni, so kalau orang tanya aku nak jawab apa. Dia kena warak sikit. Duit banyak okey, tak ada masalah. Tapi kita kena jadi warak. Kita kena tanya balik sebelum persoalan tu ditanya kepada mahsyar, mana dapat duit? Dan adakah kita nak jawab itu menjadi jawapan yang kita rasa kita boleh tenang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmunya, apa yang digunakan, apa manfaat ilmu pada orang lain. Kalau hidup kita ni hanya untuk menerima manfaat dan bukan memberi manfaat, maka kita bertanggungjawab terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Baik, bagaimana gelanggang hidup ini akan selesai begitu sahaja?
Padahal di dunia ini ada yang merampas, ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang menganiaya, ada yang sewenang-wenang dengan kekuatan dan kekuasaan yang ada di tangannya. Sedang banyak di antara mereka yang belum menerima hukuman kerana dapat bersembunyi dan menutup kesalahannya, menyebabkan dia dapat bebas, atau kepadanya tidak dapat dilakukan hukuman kerana dia boleh mempergunakan kekuatan pedang dan dapat berbuat sesuka hati. Akal yang sihat, perasaan keadilan tidak dapat menerima bahawa orang yang bersalah bebas begitu sahaja. Dekat dunia kita boleh guna macam-macam instrumen untuk bebas. Kita kata nak pinjam duit dekat kawan, kawan pun bagilah 100,000, dia tak rekod. Jadi kita kata, saya suruh saya tak nak bayar, ataupun dia bayar sikit. Tak ada agreement, tak ada perjanjian. Ialah secara umumnya dia lepaslah, zalim dia pada kawan dia yang bagi 100,000. Tetapi di sisi Allah Ta'ala dia tetap akan dihitung satu persatu di atas mengambil kezaliman yang dilakukan terhadap sahabatnya. Banyak benda lah kalau cerita bab mengambil hak manusia ni banyak. Hutang tak berbayar, sewa tak berbayar, itu semua berlaku. Di pihak lain banyak pula orang yang berbuat baik, mengerjakan kebaikan, berjuang dan berkorban untuk menegakkan hak yang hak, tetapi tidak menerima balasan. Itu yang kita tengok dari satu sudut, orang yang zalim lalu tidak diadili dan dihukum. Dari satu sudut, orang yang baik sangat, kerjanya di perbatasan negara, tapi tak ada apa-apa dapat hampasan. Contohlah, yang melawan kaum ini sebagai contoh, askar-askar Melayu mungkin banyak kurang dia punya benefit dia. Itu semua tidak diadili dengan sebaik mungkin. Ada hukuman dan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mereka berjuang dan berkorban untuk menegakkan yang hak, tetapi belum menerima balasan jasa. Ada kalanya kerana mereka prajurit yang tidak dikenali, atau perasaan benci dan dendam menyebabkan orang sengaja melupakan jasa baik mereka, atau kerana ajal datang lebih cepat sebelum mereka mendapat apa-apa bayaran kesenangan sebagai balasan amal baik ini. Betul. Ramai yang dah meninggal dunia tak sempat nak merasai hasil daripada pengorbanan dia. Adakah dia dianggap sebagai gagal di dunia ini? Tidak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan balas segala kenikmatan, segala kebaikan yang dilakukan. Banyak pula orang-orang yang memanggil pada jalan yang benar, berpegang teguh dan membela kebenaran. Lalu orang-orang yang zalim tegak di jalan menghalangi dan merintangi mereka, menyakiti, menyeksa, menindas, mengusir, sehingga mereka jatuh terbaring sebagai korban perjuangan. Sedang lawan mereka yang jahat itu hidup dalam aman dan selamat, bahkan hidup dalam kemewahan kesenangan. Akal yang sihat mempercayai adanya keadilan ilahi, bahkan menuntut mesti ada suatu tempat atau masa di mana orang-orang yang berbuat kebaikan pasti menerima balasan yang baik, dan orang-orang yang bersalah pasti menerima hukuman atas kesalahannya. Jadi secara kesimpulannya, apa yang kita buat baik pasti akan dibalas baik. Setiap kejahatan yang dilakukan pasti akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarah kebaikan yang kita buat pun akan dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Sekecil zarah kejahatan yang dilakukan pun akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu jangan pandang kecil ataupun besar dosa yang dilakukan. Pandanglah siapa yang akan menghitung dosa dan pahala ini di saat kita berada di atas kedua kaki kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita menjelang Ramadan ini dapat sama-sama kita memaksimumkan penghayatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ianya bukan satu kebetulan, tetapi suratan daripada Allah Ta'ala kita masuk ke bulan Ramadan. Pastikan kita hargai setiap peluang yang ada ini dengan memaksimumkan ibadah, bermujahadah untuk membeli harga syurga. Syurga ini mahal, maka berilah dengan sebuah mujahadah. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan saya mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan. Aku rumada tasma'un, aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Selamat menyambut Ramadan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.